Salam sejahtera, anda bersama saya Riza Zulkafli dan ini Niaga Awani. Saya bersiaran dari rumah menerusi Skype pada hari ini. Namun kita mulakan dengan perkembangan susulan pengumuman PKP dan PKPB oleh Perdana Menteri semalam. Persekutuan Majikan Malaysia MEF menggesa kerajaan memperkenalkan kembali program pengekalan pekerja, subsidi gaji dan moratorium terutama untuk PKS. Menurut MEF yang dipetik bernama, kelangsungan banyak syarikat bergantung kepada sokongan yang diberikan kepada majikan dan industri oleh kerajaan. Tegasnya, langkah yang dilakukan pada Mac 2020 harus diperkenalkan kembali memandangkan subsidi gaji pada ketika ini hanya untuk hotel dan sektor peruncitan. Ia turut menggesa semua majikan untuk mematuhi pelaksanaan PKP untuk mengurangkan penularan COVID-19. Kenyataan ini dikeluarkan susulan pengumuman berkenaan PKP yang dilakukan Perdana Menteri pada Isnin. Dalam pengumumannya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan 5 sektor dibenarkan beroperasi termasuk pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi dengan SOP yang ketat. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dilapor akan memperincikan jenis perkhidmatan yang disenaraikan sebagai essential economic sector. Dan sementara itu, Persekutuan Kilang-Fikiran Malaysia FMM yang dipetik bernama berharap MITI akan mengumumkan perincian berkenaan operasi sektor ekonomi perlu semasa PKP dengan pantas. Menurut FMM, ini penting untuk membolehkan industri merancang operasi berasaskan syarat yang ditetapkan. Tambahnya penting untuk proses dan prosedur operasi yang jelas untuk pelaksanaan yang pantas. FMM turut akan berikan panduan kepada ahlinya dengan penjelasan perincian oleh MITI. Dalam pengumumannya, Perdana Menteri menjelaskan hanya 30% pekerja dalam kumpulan pengurusan dibenarkan berada di pejabat. Bagi pekerja dalam kumpulan sokongan, jumlah pekerja yang diperlukan pada satu-satu masa akan ditentukan oleh majikan masing-masing dan mestilah mengambil kira pematuhan ketat SOP yang ditetapkan. Dan Malaysia dijangka menyemak semula unjuran ekonomi untuk tahun 2021 susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang diisytiharkan berkuat kuasa di beberapa negeri dan wilayah persekutuan bermula pada Rabu. Ketua Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid pada masa sama menjangkakan kesannya terutamanya kepada pemulihan ekonomi dan pengangguran hanyalah sederhana. Kita ikuti temu bual bersama wartawan Astro Awani Syafizan Johari bersama dengan Dr. Afzal Nizam. Terima kasih Dr. Muhammad Afzal Nizam kerana bersudi bersama dengan kami pada siaran kali ini. Pertama sekali, setelah membaca dan juga setelah mengetahui syarat-syarat SOP, terutama sekali syarat-syarat SOP PKP, apakah reaksi pertama, Doktor? Okey, bila saya melihat apa yang tadi diumumkan oleh pihak kerajaan dan SOP yang telah dikongsi berkenaan dengan PKP yang bakal dilaksanakan di 6 negeri, saya cuba membandingkan apa yang telah kita laksanakan pada ketika PKP yang pertama yang lalu, yang mana pada ketika itu saya ingat dia punya SOP itu begitu ketat, seorang saja yang boleh keluar. Lepas tu banyak lagi saya tengok kekangan-kekangan masa itu. Kalau nak dibandingkan dengan yang ni, saya rasa ada kurang sikit lah dari segi dia punya ketegasan itu. Tapi masih lagi dalam konteks ataupun dalam kerangka yang mana pergerakan ataupun apa yang dikatakan human mobility itu sangat-sangat terhad lah. Dan ini sememangnya akan memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan begitu juga proses pemulihan ekonomi itu sendiri. Jadi secara umumnya saya tengok SOP itu sesuatu yang reasonable. Kalau saya tengok dua orang boleh keluar semula sebagainya tu, saya kira adalah dia punya kelonggarannya tu. Dan kalau kedai pula kita masih boleh berkunjung, tapi untuk hanya take away dan sebagainya, itu memastikan sektor yang orang kata tu sektor yang nadi lah dalam ekonomi kita itu masih lagi berfungsi hampir dalam keadaan yang normal lah. Tapi maksud saya itu tidaklah terlalu tertutup lah dari segi dia punya kegiatan ekonomi itu. Jadi secara umumnya masih lagi dalam keadaan yang terkawal.
Okey, tadi doktor kata SOP itu tidak begitu berbeza daripada SOP yang kita ada sekarang, dan dengan masih lagi ada sektor-sektor ekonomi yang dibuka dan isi-isi rumah masih lagi boleh keluar dan mendapatkan barang-barang keperluan. Jadi dari segi ekonominya, impak yang bagaimana yang kita boleh jangkakan? Yang saya nampak impaknya tu dari segi momentum pemulihan ekonomi lah. Kalau suku ketiga kita nampak penguncupan tu kecil, mungkin penguncupan pada suku keempat pun mungkin lebih kurang sama dalam apa yang telah dicapai pada peringkat suku ketiga yang lalu. Dan untuk tempoh suku pertama 2021 ni jawabnya dia punya momentum tu agak terganggu sedikit lah. Kalau kita lihat apa yang telah diunjurkan oleh pihak kerajaan, mereka melihat unjuran sekitar 6.5% kepada 7.5% lah, pertumbuhan yang positif pada tahun ni. So maksudnya dalam tempoh suku pertama tahun ni mungkin pertumbuhan itu satu pertumbuhan yang positifnya agak besar lah. Tapi bila dah berlaku PKP di 6 negeri yang mana 6 negeri ni merupakan negeri utama dari segi sumbangan KDNK. Jadi momentum tu akan ada sedikit terjejas lah dari segi peningkatan KDNK tu tadi. Jadi saya nampak momentum tu adalah dia punya kesan tu. Kerana bagi saya it's like macam mana bila kita buat decision making kan, selalu kita akan terpaksa membuat satu pilihan. Dalam kes ni kita perlu memilih antara kesihatan dan ekonomi lah. So, jadi kita tengok angka-angka jangkitan telah pun mencapai paras 4 angka on a sustained basis. Jadi kita macam agak risau lah. Jadi untuk memutuskan rantaian rantaian penurunan wabak tadi, jadi satu langkah yang drastik perlu diperkenalkan, dan ini apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari inilah. Jadi trade-off-nya ekonomi lah. Ekonomi tu akan berlaku sedikit kelembapan. Maksudnya unjuran tu mungkin saya nampak akan disemak semula lah. Bagaimana, apa yang kita boleh belajar daripada PKP yang terdahulu mengenai cara-cara SME untuk menangani impak daripada PKP, dan juga bagaimana mereka mampu bangkit semula. Bagaimana kita boleh belajar daripada episod PKP yang terdahulu dalam kita berhadapan dengan PKP kali ini? Itulah saya rasa episod yang lepas tu boleh dijadikan satu sandaran lah, yang mana ia boleh menjadikan satu template untuk bagi SME ini untuk bergerak ke hadapan. Jadi dalam hal ini yang saya nampak, segala bentuk bantuan tu perlu bersifat bersasar. Jadi kalau macam bantuan-bantuan yang banyak memberi bantuan pada pihak SME, contoh seperti subsidi upah, geran khas prihatin, mungkin langkah-langkah ni perlu diteruskan lagi. Mungkin perlu diperluaskan lagi penggunaannya tu kepada sektor-sektor yang terjejas. Tapi kita kena pastikanlah penerima itu memang betul-betul terjejas dan sebagainya, maksudnya lebih bersasar. Kerana saya rasa dia punya pengajaran sini ialah sebarang bentuk bantuan tu ia perlu melihat kepada keperluan peniaga itu sendiri, sektor itu sendiri. Kerana kita dah lihat apa yang berlaku pada suku kedua 2020 yang lalu, yang mana pada ketika itu memang begitu terencatlah ekonomi itu. Tapi bantuan-bantuan yang seperti sebut tadi itu, seperti bantuan wage subsidies, grant khas prihatin itu banyak memberi kelegaan kepada para peniaga, terutama dalam sektor SME ini. Jadi bantuan-bantuan ni saya nampak perlu diperluaskan lagi penggunaannya untuk tempoh yang ke depan. Okey. Bagaimana pula dengan sektor pekerjaan? Adakah kita menjangkakan akan wujud peningkatan dalam kadar pengangguran? Kalau kita lihat trend yang terkini bulan November yang lalu, terdapat peningkatan dalam angka pengangguran sekitar 4.4%, sebelum tu 4.7%. Jadi pada ketika itu ialah telah pun berlaku PKPB. Maksudnya bila berlaku PKPB, berlakulah peningkatan angka pengangguran itu tadi. Jadi mungkin angka pengangguran itu yang kita boleh jangkakan, mungkin dia akan kekal tinggi lah
sekitar yang apa dapat kita lihat sekarang 4.8, 49% ke macam tu. Jadi memang akan ada kesan lah kepada, seperti saya katakan tadi, maksudnya dia satu trade off. Kerana sekali dia punya adakah doktor menjagakan kadar peningkatan pengangguran yang agak moderate ataupun drastik? Saya menjangkakan moderate lah, kerana sektor-sektor ekonomi yang lain tu masih lagi berfungsi. Seperti contoh macam sektor construction dan sebagainya masih lagi diberikan kata tu peluang untuk diteruskan. Jadi tidaklah terlalu kata tu seperti yang kita alami pada suku kedua 2020 masa tahun lepas lah. Jadi dia punya kesannya tu tidaklah seburuk yang telah kita alami sebelum ni, kerana mungkin kita banyak belajar daripada episod yang lepas. Itu yang menjadikan satu panduan lah bagi pihak kerajaan apabila mereka memperkenalkan langkah ini. Dan saya nak tanyakan pula kepada golongan yang mungkin akan diberhentikan kerja. Kita dapat belajar sejak pada tahun 2020 bantuan-bantuan haruslah diberikan secara bersasar, dan juga mengenai episod pengeluaran K2SP juga kita dapat belajar banyak. Jadi untuk PKP kali ini, apakah yang doktor boleh jangkakan dan juga recommendation doktor kepada pihak kerajaan, bantuan jenis apa yang mungkin boleh diberikan kepada rakyat yang terkesan, mereka yang diberhentikan kerja contohnya, ataupun yang terjejas pendapatannya? Alright, bagi saya bentuk bantuan yang seterusnya, okey, satu kita kena lihat tahun lepas dan tahun ini ada beza dia. Perbezaan yang paling utama adalah vaksin. Ya, vaksin telah pun ditemui dan kerajaan kita pun telah orang kata tu membuat pembelian dan sebagainya. Terdapat program yang akan diperkenalkan bagi pemberian vaksin ini. So maksudnya harapan untuk pembukaan ekonomi itu cerah sebenarnya. Cuma of course kita nak tunggulah apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi. Bulan Februari adalah bulan yang akan dilaksanakan vaksin, mungkin untuk golongan frontliners, dan seterusnya ada bagi golongan yang tua dan sebagainya, lepas tu bagi masyarakat umum lah. Jadi dah ada program pemberian vaksin. Jadi itu sebenarnya memberi isyarat bahawa prospek pembukaan ekonomi ini cerah sebenarnya. Jadi berbalik kepada bantuan pula, maksudnya kita perlu lihat pada keperluan lah. Kalau kata mungkin dari segi pekerjaan, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, apa yang mereka perlukan adalah mungkin latihan semula dan sebagainya, ataupun job matching antara pencari pekerjaan dan juga majikan. Dan ini saya tengok banyak dilakukan oleh institusi ataupun organisasi seperti SOCSO seperti umpamanya. Mungkin apa yang perlu ditekankan adalah dari aspek komunikasi kepada mereka yang terkesan ni. Jadi benda itulah yang patut diperhebatkan, diperkasakan lagi. Kerana prospek pembukaan ekonomi itu cerah sebenarnya. Kerana vaksin telah pun dijumpai dan program telah pun di layout lah orang kata tu. Okey. Dr. Muhammad Asfar Nizam, terima kasih kerana bersama kami dalam program kali ini. Dan kita akan berehat seketika, kembali selepas ini lebih banyak perbincangan berkenaan dengan PKP dan juga kesannya kepada majikan, pekerja dan juga ekonomi.